Ahlong baling bom petrol di rumah ibu tunggal akibat bekas suami tak bayar hutang. Mufti Pulau Pinang gesa kerajaan batal konsert Ed Sheeran. PDRM mula guna kamera badan Oktober ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sultan Johor Sultan Ibrahim hari ini selamat melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara penuh adat istiadat di Istana Negara di Kuala Lumpur. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah turut melafaz sumpah memegang jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 di Istana Negara pada Oktober lalu, Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun bermula 31 Januari 2024. Kedua-dua Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah mengangkat sumpah dan menandatangani surat cara memegang jawatan di Istana Negara hari ini menandakan dedikasi mereka yang tidak berbelah bahagi dalam berkhidmat untuk negara. Sultan Nazrin Shah telah melaksanakan tanggungjawab sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong dengan penuh dedikasi dan pelantikan semula ke jawatan itu adalah bukti jelas terhadap prestasi cemerlang baginda. Menurut Channel News Asia, termasuk Pegawai Kanan Kerajaan melaporkan hukuman penjara 12 tahun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak atas tuduhan rasuah dikurangkan kepada 6 tahun oleh Lembaga Pengampunan selepas mesyuaratnya kemarin. Menurut 3 sumber berasingan yang bercakap dengan syarat kerahsiaan ketat, media Singapura mendakwa keputusan Lembaga Pengampunan itu yang diketuai Yang di-Pertuan Agong juga termasuk pengurangan denda RM210 juta kepada jumlah yang tidak ditentukan. Pengampunan separa diraja atas pembabitannya dalam kes One Malaysia Development Berhad 1MDB dibuat selepas menjalani hukuman penjara kurang 2 tahun. Pengurangan tempoh hukuman itu bermakna Najib dijangka menyelesaikan hukumannya pada Ogos 2028. Bagaimanapun dengan parol untuk berkelakuan baik, beliau boleh dibebaskan pada Ogos 2026 selepas menjalani 2/3 daripada hukuman penjara baharu. Seorang ibu tunggal tidak nyenyak tidur sejak rumahnya di Pekan Nenas dibaling bom petrol dipercayai berkaitan hutang bekas suaminya dengan ceti haram. Wanita berusia 27 tahun yang hanya ingin dikenali Pohlin itu berkata, kebimbangan utamanya adalah kejadian pada pagi Jumaat lalu akan berulang sehingga berisiko membahayakan nyawa anak kecilnya yang baru berusia 10 bulan serta bapanya yang sudah di mamah usia. Pohlin yang juga bekerja sebagai kerani sebuah syarikat swasta itu berkata, pada hari kejadian dia dan bapanya menyedari seakan-akan cahaya di luar rumah sebelum disusuli jeritan jiran memaklumkan kebakaran berlaku di dalam kawasan rumahnya. Pohlin berkata dia dan bapanya terus berlari keluar sebelum mendapati terdapat kebakaran kecil bersebelahan pintu pagar dan segera memadamnya. Pemeriksaan juga menemukan botol kaca yang pecah berbau petrol dipercayai bom petrol. Calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang sedang mengambil peperiksaan tertangkap merokok di tandas di sebuah sekolah di Kota Kinabalu. Bagaimanapun pelajar tersebut telah dibuang sekolah sebelum ini namun dibenarkan untuk mengambil SPM. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raizin Saidin mengesahkan bahawa pelajar tersebut merokok di dalam tandas yang mana ia tidak dibenarkan berlaku di kawasan sekolah. Sehubungan itu, beliau menasihatkan supaya calon SPM harus akur kepada peraturan sedia ada di sekolah. Apatah lagi pelajar tersebut masih calon sekolah. Raisin juga berkata calon hendaklah sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik supaya tidak mengganggu ketenteraman di Dewan Peperiksaan.
Anak anjing itu terlalu comel namun saya tetap menjaga batas dan tidak menciumnya. Itulah respon pelakon Sharifah Sakinah berhubung tindakannya mendukung seekor anak anjing sambil menari-nari menerusi satu hantaran video yang dikongsikan dalam Instagramnya. Sehubungan itu, Sakinah memohon maaf atas perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati selepas menerima banyak teguran daripada netizen. Pada masa yang sama, Sakinah turut berharap agar isu mendukung anak anjing itu tidak dipanjangkan atau disensasikan lagi. Terdahulu, tindakan Sakinah berkongsi video mendukung seekor anak anjing dalam Instagram story-nya mengundang pelbagai kecaman daripada netizen yang menganggap perbuatannya itu tidak sensitif sebagai wanita beragama Islam. Penganjuran konsert melibatkan artis luar negara Ed Sheeran iaitu penyokong tegar komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dibenarkan untuk mengadakan konsert di negara ini amatlah dikesali. Sehubungan itu, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor menggesa kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital agar membatalkan segera kebenaran untuk mengadakan konsert tersebut. Beliau turut meminta kementerian berkenaan agar menghormati pandangan para mufti yang menyatakan hukum syarak berhubung penganjuran konsert tersebut. Tambah beliau, sebagai sebuah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, Malaysia sepatutnya tidak membuka ruang kepada penganjuran konsert artis yang mendukung amalan maksiat. Menurutnya, perkara itu bukan sahaja dilarang oleh agama Islam, malah semua agama. Polis Diraja Malaysia PDRM dijangka mula menerima 7,648 unit kamera badan BWC secara berperingkat mulai September tahun ini hingga Februari 2025. Penerimaan itu adalah berdasarkan surat setuju terima yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengarah Jawatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, BWC adalah untuk penugasan unit kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal di bawah JPJKK selain akan diperluaskan untuk penugasan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Beliau berkata kepada portal berita bagi memastikan semua petugas MPV dan URB mahir dalam mengendalikan BWC, latihan penggunaan akan dilaksanakan mulai Mac 2025 hingga Disember 2025. Wan Hassan berkata PDRM akan ke hadapan sebagai agensi tunggal keselamatan awam dalam penggunaan teknologi terkini selaras dengan kepolisan moden. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.